Buletin Didik 27 Januari bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan sentiasa terbuka dan bersedia menambah baik segala aspek pendidikan di Sarawak selari dengan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menterinya Fadilina Siddiq berkata komitmen itu antara perkara yang disampaikan beliau dalam kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg siang tadi. Fadilina dalam lawatan kerja ke Sarawak sejak semalam berkata, usaha membaik pulih 568 sekolah daif di seluruh bumi Kendalang antara perhatian utama Kerajaan Persekutuan dalam Belanjawan 2023 pada 24 Februari ini. Tambahnya KPM telah mengenal pasti 455 sekolah daif dalam skala 6 dan 113 sekolah daif dalam skala 7. Skala 6 dan 7 dalam penilaian infrastruktur merujuk kepada keadaan bangunan yang bahaya serta tidak selamat digunakan. Beliau juga memaklumkan kementeriannya bersetuju untuk menganjurkan pertandingan bahas Piala Premier Sarawak sebagai usaha memperkasa bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Dalam pada itu, Fadlina turut mengarahkan budaya memberi amaran kepada guru yang menyuarakan kebimbangan berhubung sesuatu isu menerusi media sosial dihentikan segera. Menerusi perkongsiannya di Facebook, beliau berkata ruangan kritikan konstruktif penting sebagai proses semak dan imbang mengikut saluran. Fadilina menegaskan pendekatan administratif yang baik hanya boleh dicapai apabila wujud ketulusan di peringkat bilik darjah, sekolah dan pejabat pendidikan. Malah tambahnya guru pendidikan khas adalah barisan hadapan dalam membangun konsep madani dalam pendidikan khas. Justru, adab berbeza pandangan yang sentiasa meletakkan kepentingan serta kebajikan murid-murid, guru dan tonggak profesionalisme yang memandu penjawat awam. Fadilina berkongsi hantaran Cikgu Hasmadi yang memuat naik surat terbuka kepadanya berhubung isu pendidikan negara pada Isnin lalu. Melalui hantaran itu, Hasmadi menggesa Menteri Pendidikan dan KPM mengutamakan kepentingan dan kebajikan guru serta murid ketika memutuskan dasar-dasar utama pendidikan. Persatuan Kebajikan Ronald McDonald's menyalurkan sumbangan pack kembali ke sekolah kepada murid yang memerlukan. Sumbangan bernilai 1.5 juta ringgit itu mampu memberi manfaat kepada 25,000 murid di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq menerusi hantarannya di Facebook selepas Majlis Pelancaran dan Penyerahan Sumbangan pack kembali ke sekolah melalui Yayasan Didik Negara. Tambahnya, di negeri Sarawak sahaja, 1,500 murid menerima sumbangan itu. Beliau juga berharap sumbangan itu dapat mengurangkan beban ibu bapa dalam membuat persediaan persekolahan, terutama bagi golongan yang kurang berkemampuan. Ke arah menghidupkan gaya hidup lestari dalam kalangan pelajar, Majlis Perwakilan Pelajar MPP College Vocational Keningau Sabah menganjurkan program pasar lambak baru-baru ini. Program itu dapat mengumpul barang-barang terpakai yang masih boleh digunakan untuk dijual. Hasil penjualan akan digunakan untuk membiayai sebarang aktiviti penganjuran MPP sendiri. Guru Penasihat MPP Azharul Zaman Ibrahim berkata, antara barangan yang ditawarkan ialah baju, alat permainan dan alat perhiasan terpakai yang disumbangkan sendiri oleh warga kolej. Selain menggalakkan penggunaan barang-barang terpakai, pasar lambak ini juga tidak membenarkan penggunaan plastik bagi mendorong warga kolej untuk mengurangkan penggunaannya dalam kehidupan harian mereka. Azharul Zaman mengakui sambutan yang diterima mereka sangat menggalakkan. Malah pengarah KV Keningau, Christine Stanislaus Kinsik turut mengharapkan penganjuran program seumpamanya boleh menjadi platform bagi pelajar terbabit meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang keusahawanan. Situasi banjir yang semakin teruk di Sabah menjejaskan 49 buah sekolah termasuk 6 sekolah menengah. Setakat ini ia mengakibatkan 15,531 pelajar dari 7 daerah terjejas. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Sabah, Abidin Marjan berkata, daerah terbabit ialah Pitas, Beluran, Kudat, Kota Marudu, Beaufort, Sipitang dan Lahad Datu. Beluran mencatat jumlah sekolah paling teruk terjejas iaitu 18, diikuti Kota Marudu 16 sekolah. Selebihnya 6 sekolah di Pitas, 4 di Beaufort, masing-masing 2 sekolah di Kudat dan Lahad Datu serta sebuah sekolah terjejas di Sipitang. Kata Abidin lagi, sekolah yang terjejas sama ada disebabkan kawasan sekolah dilanda banjir atau laluan ke sekolah terputus. Selain itu, beberapa sekolah ditutup kerana dijadikan pusat pemindahan sementara PPS mangsa banjir. Sehingga kini 9 sekolah dijadikan PPS di Pitas, Beluran, Kudat dan Kota Marudu.
Sekolah terbabit ialah Sekolah Kebangsaan Rukom dan SK Dandum di Pitas, Sekolah Menengah Kebangsaan Pamol di Beluran, SK Sikuati dan SK Lok Yuk Sikuati di Kudat, serta SK Ranau, SK Taritipan, SMK Tanda dan SMK Bengkungan di Kota Marudu. Di Kota Tinggi, Sukarelawan Brigade Bakti Johor meredah banjir untuk menyampaikan bantuan bekalan makanan di 3 lokasi yang terjejas teruk akibat bencana itu. Yang di-Petua Pertubuhan itu, Nizam Ali berkata, bantuan bekalan makanan turut dihantar kepada 300 penduduk ladang tunjuk laut yang terputus hubungan dan tidak dapat memberi barangan keperluan harian. Rombongan pertubuhan itu juga terpaksa menggunakan pacuan 4 roda dan lori untuk menghantar bantuan ke lokasi terjejas memandangkan ada kawasan yang tidak boleh dilalui kenderaan ringan. Perancangan kita pada hari ini, kita akan pergi 3 tempat, iaitu pertama di Kampung Baru Felda Sungai Mas, dan selepas ini kita akan bergerak ke Kampung Gembut. Selepas itu kita akan pergi satu lagi kawasan, iaitu kawasan Tunjuk Laut. Kawasan Tunjuk Laut ni sebenarnya kawasan dia memang tinggi, tidak banjir, tetapi laluan untuk mereka untuk keluar disebabkan terkepung dengan banjir, maka mereka ni memerlukan sedikit bantuan dari segi makanan dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan bantuan kepada 9 keluarga yang terjejas di PPS Kampung Baru Sungai Mas, Kota Tinggi. Menurut Nizam, rombongan mereka terpaksa menggunakan jalan alternatif melalui Jalan Sedili, Felda Tenggaroh sebelum masuk ke ladang tunjuk laut atas faktor keselamatan. Selepas Kota Tinggi, pihaknya akan meneruskan misi bantuan ke daerah lain bagi meringankan beban yang ditanggung mangsa banjir. Kerajaan akan memperkenalkan menu rahmah yang menawarkan hidangan makanan pada harga RM5 ke bawah khusus untuk golongan miskin tegar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, ia akan dilaksanakan selepas pihaknya memeterai memorandum persefahaman MOU dengan Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia dan Persatuan Pengusaha Tom Yum Malaysia minggu depan. Tapi kita concern kepada golongan miskin tegar ini yang mereka perlukan makan. Jadi menu ini saya cadangkan dan nampaknya setakat hari ini semua peserta-peserta ini bersedia untuk mewujudkan menu tersebut. Ujarnya, menu merangkumi nasi, ayam atau ikan dan sayur itu tercetus menerusi sesi libat urus pihaknya bersama pemain industri semalam bagi mencari kaedah terbaik menangani isu kenaikan harga makanan. Beliau ditemui di program Jelajah Mesra dan Pemeriksaan OPS Menu 3.0 di Bangi. Operasi yang bermula pada 23 Januari lalu itu telah memeriksa 614 premis makanan di seluruh negara. Mempunyai haiwan peliharaan seperti kucing bukan sesuatu perkara yang boleh diambil ringan. Ini kerana kebajikan haiwan itu adalah komitmen dan tanggungjawab sepenuh masa demi memastikan kehidupannya terjaga. Faktor penjagaan kesihatan haiwan peliharaan perlu dititik beratkan agar tidak menyeksa makhluk ciptaan Allah Subhanahu Taala itu. Keputusan untuk menjadikan kucing sebagai haiwan peliharaan perlu dibuat bersama persediaan dan ilmu yang cukup kerana banyak faktor perlu diambil kira. Bagi seorang pencinta kucing, Angelina Dennis Timban, penjagaan kucing yang berbaka seperti British Shorthair BSH lain pula caranya. Penjagaan yang khusus terutama makanan dan kesihatannya perlu teliti bagi memastikan ia sihat. Kucing berbaka ni, nak kata penjagaan dia tu sangat susah, dia tak susah pun sebenarnya. Jadi, kita boleh bagi apa sahaja pun kibal. Selalunya, kalau macam saya lah, saya punya penjagaan selalunya try and error. Kalau daripada segi produk makanan tu, memang saya dah cuba banyak jenis produk. So, sekarang ni saya guna produk Carnilove. Untuk diorang, kalau Carnilove tu kibbles memang 24 hours. Memang dia free flow. Tapi setiap hari saya akan bagi makanan daging mentah. Untuk daging mentah, kalau untuk kucing adult, 100 gram pagi, 100 gram petang. Kalau konsisten bagi makan daging, saya akan bagi ubat cacing setiap bulan. Tambahnya, penjagaan luaran fizikal kucing seperti bulunya juga perlu dititik beratkan dengan mandian dan ubat kutu. Jika tidak, ia mampu mengundang serangga perosak seperti kutu badan dan kutu telinga yang mudaratkan kesihatannya. Angelina yang mempunyai 20 ekor kucing BSH turut menasihatkan untuk sentiasa pantau bentuk dan bau najis pada setiap kucing agar dapat mengenal pasti awal sekiranya mempunyai masalah kesihatan. Kita kena bagi immune booster ataupun kita kena bagi suplemen
Suplemen setiap pagi macam saya bangun pagi, saya akan bagi dia orang makan daging dulu. Lepas bagi makan daging, dia orang akan membuang. Bila dah membuang tu, baru saya start mengemas. So bila dah mengemas, saya akan bagi suplemen seko. Daripada pukul 8 pagi start mengemas, habis mungkin pukul 11 pagi. Macam tu sebab kucing banyak kan. So suplemen pun kena konsisten. Jelasnya setiap orang mempunyai cara penjagaan yang berbeza. Namun yang paling penting, pastikan mendapat maklumat dan rujukan daripada mereka yang pakar. Lebih menarik, kucing yang sihat juga boleh dibawa untuk dipertandingkan dalam cat show yang banyak dianjurkan di negara ini. Teknik seterusnya ialah teknik menahan bola di bahagian bawah sebelah kiri. Teknik ini penjaga perlu menguasai untuk menahan bola bahagian bawah yang datang dari arah belah kiri. Teknik menahan ini menggunakan kaki di sebelah kiri. Ketika goalkeeper melakukan pergerakan menyelamat bola ke sebelah kiri, goalkeeper perlu menggerakkan kaki kiri dengan menggunakan sedikit kekuatan menolak kaki kanan. Sementara itu, goalkeeper perlu memberi fokus dan tumpuan kepada pergerakan bola yang datang dan kedudukan kepala di atas bola ketika aksi menahan bola. Aksi menahan bola bawah menggunakan bahagian medium kickers adalah teknik yang terbaik. Selepas menahan bola, goalkeeper perlu kembali kepada posisi asal iaitu ready position untuk bersedia menahan bola second ball. Ini laporan yang perlu diambil serius oleh penduduk bumi. Lebih 1/3 daripada hutan hujan Amazon mungkin sudah musnah akibat kegiatan manusia selain musim kemarau. Penyelidik berpendapat tindakan segera diperlukan untuk melindungi ekosistem bumi yang sangat penting itu. Dalam satu kajian yang diterbitkan oleh jurnal Science, penyelidik berkata kerosakan yang berlaku ke atas hutan yang merentasi 9 negara itu jauh lebih teruk daripada yang dijangka sebelum ini. Mereka meneliti kesan kebakaran, pembalakan, kemarau dan perubahan kepada habitat di sepanjang sempadan hutan. Kajian mendapati kebakaran, pengeluaran kayu dan kesan sampingan lain kini menjejaskan sekurang-kurangnya 5.5% daripada semua baki hutan Amazon. Ia bersamaan 364,748 km persegi antara 2001 dan 2018. Selepas kesan kemarau diambil kira, kawasan yang musnah atau terjejas meningkat kepada 38% daripada baki hutan Amazon. Mereka turut memberi amaran mengenai bahaya kebakaran hutan mega atau kemungkinan kebakaran hutan yang lebih teruk pada musim kemarau. Dalam pada itu, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva berjanji untuk menamatkan penebangan hutan Amazon menjelang 2030. Seorang artis Cina komited mempromosikan seni bayang tradisional di Jepun sejak zaman 90-an lagi. Lebih dikenali sebagai wayang kulit dalam kalangan masyarakat kita, Chai Guangyi sudah berjinak-jinak dengan seni itu sejak kecil lagi. Chai, 65 tahun, mula membuat persembahan di Jepun pada pertengahan 90-an bersama sebuah syarikat teater tempatan. Sejak itulah dia nekat untuk mempromosikan budaya negaranya itu di negara jiran. Sepanjang kira-kira 20 tahun lalu, Chai sudah terlibat dengan lebih 4,000 persembahan wayang kulit di Jepun dengan hampir 1 juta penonton keseluruhannya. Lebih menarik, ramai kanak-kanak dan golongan muda terpesona dengan seni berkenaan. 生徒らも言ってましたけど、やっぱ動きだったりものの本当に生きてるみたいに動かしてて率直にすごいなと思いました。 Chai sendiri mengakui sering menerima review positif daripada golongan muda sekaligus memberi semangat untuknya meneruskan kejayaan itu. Ketika ini, pengamal industri turut mengaplikasikan teknologi moden untuk memberi pengalaman lebih bermakna buat penonton. Chai juga mahu menyumbang tenaga dan kepakaran untuk mengekalkan dan memajukan budaya tradisional itu. Baginya, dunia wayang kulit kini juga boleh bersifat maya. Dia bercadang untuk memfailkan semua data berkaitannya supaya ia tidak bersifat fizikal semata dan boleh diwarisi turun-temurun oleh generasi akan datang.
Taman Tema Disneyland di Shanghai tampil dengan konsep khas sempena Tahun Baru dan festival musim bunga untuk tetapan pengunjungnya. Seluruh resort Disneyland dipasang perhiasan khas dan elemen tradisional Cina. Orang ramai turut dihiburkan dengan telatah watak-watak ikonik seperti Mickey Mouse dan Minnie Mouse berpakaian kostum tradisional. Ada juga persembahan tarian singa dan naga untuk meraikan kehadiran pengunjung. Bagi merakam kenangan, selain bergambar, mereka turut diberi peluang menulis ucapan Tahun Baru. Cuti festival musim bunga selama seminggu menandakan cuti kebangsaan pertama di China tahun ini. Kelonggaran SOP COVID-19 yang diumumkan kerajaan juga menyaksikan lonjakan pengunjung dari wilayah lain di Disneyland Shanghai. Beregu wanita negara Perlitan M. Tinah mengekalkan rentak cemerlang apabila mara ke separuh akhir kejohanan Masters Indonesia petang tadi. Perli Tinah yang juga pilihan ke-6 kejohanan mudah menewaskan lawan dari China Li Wenmei Liu Juanjuan 21-10, 21-12 pada aksi suku akhir yang berlangsung 37 minit. Pertemuan dengan Wenmei Juanjuan ini adalah yang pertama buat Perli Tinah yang berada jauh lebih tinggi dalam ranking dunia, iaitu kedudukan ke-6 berbanding lawan ke-93. Ia juga kemaraan ke separuh akhir kali kedua berturut-turut selepas turut melangkah ke kelompok 4 terbaik di Terbuka India minggu lalu. Sementara itu, penantian Aaron Chia Soh Woo Yik untuk muncul juara dalam saingan jelajah dunia BWF terus berpanjangan apabila tersingkir di suku akhir. Lebih memeritkan, gandingan ranking kedua dunia itu ditundukkan beregu China He Jingting Zhou Haodong yang menduduki ranking ke-21. Aaron Woo Yik yang juga juara dunia tewas straight set 17-21, 10-21 dalam tempoh kira-kira 40 minit di Jakarta. Pada Terbuka Malaysia sebelum ini, mereka tewas straight set juga kepada gandingan China Liu Yu Cheng O Juanyi. Tenis terbuka Australia yang menjadi pembuka tirai Grand Slam musim 2023 kini semakin menghampiri kemuncaknya. Dalam pertarungan yang baru berakhir sebentar tadi, juara 9 kali Novak Djokovic menundukkan wakil Amerika Syarikat Tommy Paul dalam 3 set untuk mara ke final terbuka Australia ke-10 dalam keriernya. Gelaran juara perseorangan lelaki bakal menemukan Djokovic dengan Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas mara ke pentas final terbuka Australia selepas menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov. Bagaimanapun, pilihan ketiga dari Greece itu dipaksa bekerja keras apabila 2 kali diheret sehingga ke tie break sebelum mengesahkan kemenangan 7-6, 6-4, 6-7 dan 6-3 dalam permainan yang mengambil masa 3 jam 21 minit. Untuk rekod, ini kali pertama Tsitsipas melangkah ke final terbuka Australia selepas 3 kali terkandas di separuh akhir pada 2019, 2021 dan 2022. Jika bergelar juara, Tsitsipas akan menduduki ranking nombor 1 dunia minggu depan. Kategori wanita pula bakal menemui pemenang baru apabila 2 pemain menempah tempat ke perlawanan akhir di Melbourne kali pertama dalam karier mereka. Elena Rybakina yang juga juara Wimbledon tahun lalu mara selepas mengatasi Victoria Azarenka, manakala Aryna Sabalenka memburu kejuaraan sulung apabila melepasi tentangan Magda Linat. Berdasarkan ranking semasa, Elena Rybakina dari Kazakhstan dan Victoria Azarenka dari Belarus masing-masing memiliki kekuatan seimbang. Ia jelas dipamerkan pada set pertama separuh akhir di Rod Laver Arena bagi penentuan tiket ke pentas final. Peringkat 6 sama pada satu ketika, Rybakina ceria menutup perlawanan menang 7-6. Momentum kemenangan itu diteruskannya pada set kedua. Azarenka jelas sukar untuk memberikan cabaran dengan Rybakina akhirnya ceria melengkapkan aksi dengan keputusan 6-3, menamatkan pertarungan yang berlangsung selama sejam 43 minit. Rybakina yang kini menduduki ranking ke-23 dunia berpeluang menambah koleksi Grand Slam kedua selepas memenangi Wimbledon 2022. Dalam satu lagi pertarungan separuh akhir, Aryna Sabalenka dan Magda Linat mengejar tempat untuk perlawanan akhir Grand Slam pertama karier mereka. Keinginan tinggi yang diselahkan kedua-dua pemain memaksa pertarungan ke tie break di set pertama sebelum memihak Sabalenka 7-6.
Linat dari Poland tidak mampu menambat keyakinan yang diperolehi wakil Belarus itu di permainan berikutnya. Aksi berakhir lebih singkat 6-2, memberikan Sabalenka peluang menunaikan impian meraih gelaran Australia sulung apabila dijadual berdepan Rybakina di penentuan juara esok. Baik, paparan Yellow Mountain di China yang terkenal dengan keindahan menakjubkan mengakhiri buletin didik. Hampir 35,000 orang berkunjung ke lanskap ikonik itu sempena Tahun Baru Cina untuk menikmati keindahan musim salji. Saya Khairi Azam Muhammad Nasri. Assalamualaikum dan salam hormat.